Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Halim Zainuddin, host TikTok TV, Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenia. Dan seperti biasa, program TikTok TV Kid ni adalah satu program remaja untuk kita gali masalah, kita gali isu dan kita dengar masalah remaja ini dan kita bercerita tentang solusi yang ingin dicari. Dan apa yang lebih menariknya program TikTok TV ini, kami akan mencari solusi berdasarkan ayat Al-Quran. Okey, baik, sebelum kita membuang masa lagi dengan bebelan saya ni, kita berkenalan dengan tetamu kita hari ni. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tetamu kita hari ini namanya Aidil Akhbar. Okey, terima kasih Aidil kerana hadir dalam TikTok TV pada hari ini. Okey, sebelum kita berborak ataupun share-share dengan Aidil tentang topik yang agak menarik pada hari ini, kita saksikan video yang disediakan ini. Yes, dah 12.12. Kena shopping ni, mesti banyak sale. Tengok Lazada lah. Wah, semua sale. Bukan senang nak dapat barang murah macam ni. Tengok je lah. Ya Allah, jap. Aku baru je shopping last week. Tapi bukan senang nak dapat barang murah. Waktu 12.12 ni, waktu sale lah kita akan dapat kan? Apa salahnya sekali-sekala. Tengok tu, murahnya 20% diskaun. Kira dekat lah. Nak tengok yang lain pula. Tengok Shopee lah, Shopee. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak tentang gambaran lah kita punya isu pada hari ini berdasarkan video tadi, Aidil. Sekarang ni kita nak kupas isu satu topik yang sangat menarik. Nama dia, topik pada episod kali ini lah, Kalau Aku Kaya. Ada macam tajuk lagu dah pula kan, Aidil kan? Okey Aidil, saya rasa tajuk ni amat dekat lah dengan Aidil sebab saya tahu, saya stalk jugalah kat IG. Aidil ni dia seorang usahawan muda, tapi kaitan dia dengan tajuk hari ni adalah kewangan, Aidil kewangan. Jadinya kita nak share pengalaman Aidil macam mana uruskan kewangan dari usia remaja ni. Okey, saya adalah stalk IG sikit kan. Ada cerita yang mengatakan Aidil ni daripada kecil tak pernah pun minta duit pada mak ayah. Betul ke tidak tu? Ya betul. Daripada kecil, daripada sekolah lah, sekolah menengah. Sekolah menengah. Memang tak pernah minta duit. Jadinya start berniaga tu daripada umur berapa? Saya mula berniaga daripada umur sejak 15 tahun lagi lah. 15 tahun. Mula tu daripada jual apa? Saya mula berniaga daripada sekolah lagi. Waktu tingkatan 3 saya sekolah. Dan waktu tu kita berada di asrama. Jadi saya mengambil peluang lah untuk berniaga di asrama. Contohnya saya waktu malam, waktu kelas-kelas tambahan saya jual pizza. Kadang kita jual baju JC untuk bersukan. Maggi tak Maggi? Maggi pun ada dulu. Mi sedap macam-macam lah. Biasa lah budak asrama. Budak asrama ambil lapar semua tu kan. Jadinya bila Aidil jual makanan, jual baju tu mestilah ada sedikit untung. Jadi bila untung tu kita simpan, susah tak nak simpan? Keuntungan yang Aidil dapat daripada jualan sepanjang berada di sekolah ataupun di asrama dulu, Aidil terapkan setiap kali Aidil dapat untung, Aidil akan asingkan untuk ibu ayah simpan lah. Okay, bagus. Biasa ibu ayah pun dia akan, dia tahu kita berniaga di sekolah dan dia setiap minggu dia akan tanyalah kat mana kita punya untung, mana duit nak simpan. Untuk dia simpan lah di tempat-tempat yang lebih baik. Seperti tabung haji. Susah tak nak simpan duit tu bila dah duit banyak? Duit ni kita nak kata susah tu tak adalah susah sangat. Tapi secara fakta lah, secara faktanya Bank Negara pun ada keluarkan statement ataupun artikel berkaitan dengan 75% rakyat Malaysia yang dalam akaunnya RM1000 pun tak ada. So daripada fakta tu kita boleh tengok yang susah ke tak simpan duit ni. And daripada 75% yang tak ada simpanan tu, nampak susah lah yang untuk kita simpan duit sendiri. Okey, jadinya bila dah ada duit tu, kita dah rasa macam ada kepentingan lah untuk kita ada duit simpanan. Contoh macam Adi cakap tadi, remaja ni dalam akaun 1000 pun tak ada. Jadi penting ke remaja ni untuk simpan duit seperti sekarang?
kepentingan menyimpan duit daripada sejak remaja ni adalah amat penting lah. Kita mengambil konsep pada sekarang ni, kita ada pandemik COVID-19. Sebab kita tak tahu akan datang ni macam mana ekonomi, apa akan datang ni kat mana kita perlukan duit tu. And sebab tu sekarang ni amat penting untuk kalau kita ada duit, kita perlu asingkan untuk simpanan kita. Jadi Aidil kata simpan duit daripada remaja ni sangat penting. Tapi penting. Ada satu lagi masalah. Konsistensi kita nak simpan duit tu, macam mana kita nak konsisten dalam simpan duit? Konsistensi untuk kita simpan duit daripada remaja ni. Ini saya akan kongsikan mengikut pengalaman saya sendiri. Macam mana saya menyimpan daripada peringkat sekolah sehingga sekarang saya masih sama belajar di peringkat IPT kan. Jadi konsistensi untuk kita simpan duit ni adalah pertama kita kena letak matlamat . Kita kena tanya balik diri kita kenapa kita nak simpan duit. So daripada matlamat kita boleh tentukan sama ada matlamat untuk jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Jadi kita kena tahu kita simpan ni untuk apa. Dan bila kita tahu kita simpan untuk apa, kita akan lebih berdisiplin. Kita akan berdisiplin. Maksudnya kita ada nak capai sesuatu matlamat tu, dan kita akan berdisiplin lah. Simpan. Contoh, Aidil ada satu matlamat dulu. Untuk Aidil ada satu laptop, komputer riba dalam bahasa kita. So Aidil letak matlamat untuk Aidil menabung ataupun menyimpan dalam jangka masa pendek. Kita ambil dalam masa setahun, pastikan setahun Aidil boleh dapat komputer riba tu. So kita boleh tahulah anggaran untuk bulanan ataupun mingguan kita, at least sekurang-kurangnya kita nak simpan berapa. Jadinya daripada Aidil tu, kita kena ada matlamat. Macam saya dulu kan Aidil, zaman-zaman umur form 5, lepas habis sekolah semua kan, saya ada satu ketika kalau saya dapat duit pada makcik-makcik ke apa, contoh RM100 ke apa, saya mesti nak gunakan. Jadinya saya dah dapat faham tadi kalau kita simpan duit ni kena ada matlamat. Yes. Dan selain matlamat, kita juga kena ada disiplin lah. Disiplin dan matlamat lah. Itu amat penting lah. Jadinya kalau lah kita dalam masa sama kita menyimpan duit, tapi kita masih lagi nak beli benda yang kita nak. Contoh kita simpan duit, kita tak nak kita ni kedekut sangat lah. Maksudnya daripada simpanan pun kita nak gunakan lah sedikit untuk belanja dan sebagainya. Jadi untuk pelajar ataupun remaja zaman sekarang, saya cadangkan kita tidak bergaji dan kita tak ada pendapatan tetap. Jadi saya cadangkan kalau orang bergaji, dia akan susun pendapatan dan dia akan tulis pembelanjaannya apa dan sebagainya. Jadi untuk remaja masa sekarang ni yang tak ada pendapatan tetap ataupun duit belanja pun sekarang bertukar-tukar setiap bulan So kita kena keluarkan pembelanjaan tu dulu. Kalau orang dah gaji, dia keluar pendapatan dulu baru dia nampak belanjaan. Kalau kita ni, kita kena nampak pembelanjaan kita tu macam mana dulu, baru akhirnya kita fikir pendapatan maksudnya tu. Planning lah ni. Yes, pengurusan kewangan lah maksudnya. So kita boleh nampak kat mana kita boleh potong dan sebagainya. Bila kita ada planning, kita dah ada sistem, kita lebih sistematik, kita dah ada duit lah, kita dah ada harta, kita dah ada duit. Macam mana kita nak bawa ke jalan Allah? Allah. Jadi macam mana kita nak membawa duit ni ke jalan Allah? Semua orang tahu dengan cara bersedekah lah kan. Dalam surah Al-Baqarah pun tak silap saya, ayat 261 ada Allah sebut, jika engkau memberikan harta seperti biji benih, kemudian dia akan menumbuh 7 cabang, 7 dahan daripada benih tersebut, dan daripada 7 dahan tu dia akan tumbuh 100 biji. So itu melambangkanlah betapa banyaknya rezeki kita ataupun harta kita dilipat ganda jika kita menginfakkan kepada jalan Allah. Maksudnya bila kita bersedekah, kita tak akan jadi miskin. Betul? Ya betul. Itu daripada kita ada Aidil lah, perkongsian yang sangat padat, sangat bermanfaat untuk anak muda. Contohi pada Aidil dengan usia yang sangat muda dengan tentang sistem kewangan, macam mana kita nak uruskan kewangan. Okey, baik Aidil. Untuk kali ini kita akan sama-sama istighfar. Sebab apa? Saya ada dapat satu kata-kata daripada Ustazah Asma Harun. Kita kadang-kadang menghitung istighfar, bukan memohon ampun. Jadinya kita nak amalkan kita punya amalan istighfar ni supaya Allah mudahkan segala kerja kita. Baik, insya-Allah kita sama-sama dengan Aidil kita beristighfar. Baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bukakan pintu jalan kita agar dipermudahkan insya-Allah. Baik, kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Baik, kita kembali lagi dalam TikTok TV Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenia. Baik, untuk kali ini kita akan sama-sama dengan Aidil. Kita baca surah Al-Furqan bermula daripada ayat 64 sehingga ayat 67. Okey, sama-sama sahabat remaja di luar sana juga boleh buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran sama-sama ya Aidil. Muka surat berapa ya Aidil 365. Okey. Sahabat remaja di luar sana boleh sama-sama kita buka ayat surah Furqan ayat 64 sehingga ayat 67. InsyaAllah sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah baca bersama-sama dengan Aidil surah Al-Furqan ayat 64 hingga 67. Dan selepas ini kita lihat apa Quran kata tentang tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Tuan-puan, adik-adik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Taala yang mana dalam suratul Furqan ada beberapa ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat kepada hamba Allah atau ibadur rahman. Dan ada satu sifat yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah Taala mengingatkan pada kita salah satu sifat orang-orang mukmin ibadur rahman ini, dia infakkan harta, jalankan hartanya dia secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak juga secara kikir. Ini kita dapat lihat bagaimana sekalian para sahabat ridwanullahu anhum ajmain yang menginfakkan harta mereka begitu banyak sekali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan hartanya seluruhnya di jalan Allah Ta'ala. Ini dibenarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja, bukan kepada kita. Kita nak infak, kita nak belanjakan harta kita, tetapi kita kena simpan juga untuk ahli keluarga kita, kepada para remaja di luar sana. Ramai di kalangan kita, adik-adik kat luar yang cepat nak tukar kereta. Yelah, berharap ustaz kalau boleh, impian ustaz kalau boleh dapat rumah besar, kereta besar, dapat isi besar, contoh kan. Semua nak besar-besar. Tapi jangan lupa kita kena berbelanja mengikut poket kita. Dan mengikut Jabatan Intervensi, saya pernah ke sana, mengejutkan saya fakta
fakta bahawa pemuda-pemuda belia kita, remaja kita, ramai di kalangan mereka yang bankrupt kerana banyak yang mengeluarkan harta mereka berlebih-lebihan dan berlakunya pembaziran. Innal mubadzirin kanu min ikhwanis syayatin. Betul lah bahawa sahabat syaitan tu orang yang membazir. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam berinfak. Yang penting kita keluarkan sedekah. Jangan kita ada rasa tidak ada keikhlasan. Ingat tak? Tuan-puan sekalian, hari Jumaat terutamanya adik-adik, bila tabung lalu kita menggeletar nak keluar duit. Pernah tak? Saya pernah pengalaman tiba-tiba nak keluar, terkeluar RM100. Ya Allah, RM100. Jadi ikhlas tu jadi kurang. Kita bertengok anak-anak muda dia tukar balik. Ya Allah, pampers anak. Ya Allah, nak beli susu lagi. Jadi dia tukar yang RM1 kedekut tak hidung masin. Nak cerita bahawa berinfaklah ikut kemampuan kita. Yang penting kata Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah lihat tadi apa Quran kata tentang isu kalau aku kaya. Apa yang kita boleh ambil daripada pentadabbur tadi, Aidil, seorang ibadur rahman akan membelanjakan harta mereka lam yusrifu, maksudnya tidak berlebihan. Jadi ni kita ambil yang baik daripada pentadabbur tadi, insya-Allah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak walid sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi. Untuk kali ni Walid nak buka cerita. Walid ada seorang kawan. Umurnya dah hampir pencen, tetapi malangnya hidup kawan Walid ni memang huru-hara. Sebab apa huru-hara? Kerana kawan Walid ni mempunyai satu masalah. Masalahnya terlalu boros dan tidak pandai menguruskan keuangan. Walaupun anak dah besar, huru-hara, simpanan tak ada, haji tak pernah pergi, ada duit habis. Dan sebenarnya perangai boros ataupun tidak pandai mengurus keuangan ini, bila Walid perhati, tengok pada kawan Walid ni, mempunyai perangai yang tidak dibaiki ketika muda lagi. Jadi untuk kali ini Walid ingin berpesanlah pada semua anak-anak Walid yang Walid sayangi di luar sana, kita mesti sayang diri kita dan juga sayang harta kita. Sebab harta kita ini adalah amanah Allah yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita urus tadbir dengan cara yang betul. Bahkan kalau kita pandai urus harta kita dengan cara yang betul, bukan kita saja dapat manfaat, kita boleh memberi manfaat harta kepada orang lain. Besok kalau anak-anak Walid dah kahwin, boleh beri pada anak-anak, ibu bapa, cucu, sahabat handai dan semua sekali di sekeliling. Dan sebenarnya tindakan boros ataupun tidak cuba untuk melatih pengurusan keuangan ketika muda, ketika anak-anak masih muda remaja seperti sekarang ini adalah satu tindakan yang mencederakan diri sendiri. Logiknya kita kata kita tak mahu cederakan diri kita sendiri. Dan tindakan mencederakan diri sendiri adalah satu tindakan tidak sihat. Begitulah juga dengan masalah pengurusan keuangan ataupun boros. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala sayang semua kita ni. Allah Ta'ala sayang kita, sayang anak-anak Walid. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala memberikan panduan kepada kita supaya menguruskan harta dengan cara yang adil ataupun betul. Contohnya, dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Macam mana? Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala ceritakan sifat hamba kesayangan Allah. Allah sayang ni. Macam mana? Allah kata wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka ini mempunyai beberapa ciri. Dan satu ciri daripadanya disebut pada ayat 64 dan juga ayat 65. Allah kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan hamba Allah yang dia sayang ni adalah orang yang membelanjakan, bila dia berbelanja lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih dan tidak juga kedekut. Wa kana baina dzalika qawamah, dan
mereka berdiri di tengah-tengahnya menguruskan keuangan dengan cara yang betul, tidak boros, tidak terlampau kedekut. Jadi penting untuk kita, untuk anak-anak walid di luar sana, menguruskan keuangan dengan cara yang betul, dan insya-Allah dengan cara itu kita akan dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat, dan yang paling penting Allah sayang kepada kita, insya-Allah. Akhirnya, marilah kita sama-sama mendadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita menjadi insan yang menjadi penyejuk mata kepada semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan juga zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata kepada kami, dan jadikanlah kami ini pemimpin kepada orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Alhamdulillah kita dah lihat apa pesan ayah tadi, dan apa yang kita boleh ambil daripada pesan ayah tadi, Aidil, yang mana waktu remaja ni lah waktu terbaik untuk kita simpan duit kita daripada sekarang, simpan harta daripada sekarang. Itu apa yang kita dapat daripada pesan ayah tadi. Okey Aidil, kita lihat pada hari ini resolusi kita punya topik pada hari ini, kalau aku kaya, kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama, diri, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Baik, kita lihat apa yang kita boleh ambil daripada resolusi pesan ibu dan pentadabbur tadi. Daripada diri, kita perlu usahakan ataupun uruskan keuangan dengan berhemah. Itu yang diri. Yang kedua iaitu keluarga, belanjakan harta secara sederhana dan tidak boros dan juga tidak kedekut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga masyarakat, infakkan harta kepada masyarakat supaya kita dapat manfaatnya bersama. Itulah resolusi kita pada episod pada kali ini. Okey Aidil. Aidil, kalau ada penonton ataupun sahabat remaja kat luar sana nak plakat macam ni ataupun lebih pada digital, kita anda semua boleh dapatkan di deskripsi YouTube channel TikTok TV, dan anda boleh dapatkan plakat digital ini. Okey, baik. Itu tentang plakat digital. Sekarang ni Aidil, kita ada satu sedikit lah kata-kata akhir daripada Aidil sebelum kita akhiri kita punya episod pada kali ini, kalau aku kaya. Sedikit daripada Aidil. Baik, untuk orang yang remaja-remaja di luar sana, sedikit saja pesanan daripada saya. Jika tidak perlu beli, jangan beli, dan berbelanja kepada keperluan sahaja, kerana kita tak tahu apa yang perkara yang akan datang berlaku, dan tetapi kita boleh merancang akan perkara yang mendatang. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Aidil. Sangat terkesan pada hati. Saya pun nak kena amalkan balik benda-benda macam tu semua daripada pesan dari Aidil. Terima kasih Aidil. Okey Aidil, kita dalam TikTok TV ni kita ada satu challenge, iaitu namanya Istighfar Challenge. Jadinya sahabat remaja di luar sana boleh buat Istighfar Challenge, dan jangan lupa hashtag Istighfar Challenge dan post di media sosial anda, sama ada di Facebook, IG, Instagram dan YouTube. Dan jangan lupa mention kami TikTok TV. Dan juga pada kali ini kami akan lihat video Istighfar Challenge yang terpilih pada minggu ini. Saksikannya. Dan untuk akhir ini saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Aidil kerana sudi untuk menjadi tetamu kita, dan berkongsikan pengalaman dan sharing yang sangat bermakna kepada kita sebagai seorang remaja dan juga masyarakat. Baik, untuk episod kali ini terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik, InsyaAllah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah